Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kita kembali lagi dalam video yang baru dan hari ini kita akan sembang pasal 5 aksesori yang patut korang dahulukan ada dekat dalam kereta korang, sama ada korang baru beli ataupun sudah ada. Dan apa yang saya kongsikan ini bukanlah keperluan, tetapi ia akan membantu korang kelak di masa hadapan, InsyaAllah. Jom kita tengok. Okey, untuk yang pertama adalah armrest. Apa function armrest? Function armrest ni adalah confirm lah dia untuk letak tangan kita. Takkan kita nak letak kita punya kaki, betul? Dan function armrest ni apabila kita letak tangan kita supaya kita dapat kurangkan keletihan dan juga stres dekat muscle kita semasa kita memandu. So jadi bila kita pandu tu, kita bolehlah pandu kereta dengan secara santai. Tak perlulah terlampau menggunakan banyak muscle dan kekuatan kita semasa memandu. Ada banyak jenis armrest dekat luar sana. Ada yang jenis didatangkan dengan cup holder, ada juga ruangan yang besar dekat dalam, dan ada juga yang sediakan port USB untuk korang charge korang punya telefon pintar ataupun sebagainya. Jadi apabila korang mencari armrest tu, korang carilah armrest yang sesuai dengan kereta korang dan keperluan korang. Selalunya untuk kereta-kereta yang agak mahal sikit harga dia, kereta ni dia dah didatangkan dengan armrest, jadi tak perlulah korang nak beli armrest lagi. Apa yang saya bagi tahu ni adalah untuk kereta yang bila beli tu ataupun masa dia keluar kilang, dia tak ada armrest. Okay, untuk yang kedua pula adalah door visor. Function door visor ni adalah supaya kita boleh turunkan tingkap cermin kita untuk bagi flow angin keluar dan masuk. Benda ni function apabila kita parking dekat tempat yang panas, yang tak ada bumbung. So kita boleh turunkanlah sedikit kita punya cermin supaya haba dekat dalam kereta tu tak terlampau panas. Dan korang jangan risau kalau hujan, air tak akan melimpah dekat dalam kereta korang, sebabnya korang takkan turunkan tingkap korang lebih rendah daripada door visor tu lah. Maybe dalam 80% atau 50% daripada saiz door visor tu sendiri. Jadi korang tak perlulah risau tentang limpahan air hujan masuk dalam kereta korang. Tetapi door visor ni ada keburukan dia, dan keburukan dia tu masa kita bawa kereta, dia akan ada wind noise dekat bahagian tingkap, dekat bahagian door visor tu sendiri. Lagi laju kita bawa kereta, akan lagi kuatlah bunyi wind noise tu sebab flow angin tak berapa smooth, ataupun kita boleh cakap yang aerodynamic flow agak terganggu. Ada juga setengah orang yang tak pakai door visor ni, mungkin atas dasar dia orang nak kurangkan wind noise semasa memandu lah. Tapi pada saya, kalau korang bawa kereta korang dengan laju, kok mana pun tetap akan ada bunyi juga, bunyi rintangan angin tu bila korang bawa kereta korang. Lagi laju lagi kuat lah. Cuma mungkin dengan tak pakai door visor ni, dia dapatlah kurang dalam beberapa desibel, tapi benda tu pun tak berapa signifikan dan korang pun tak berapa perasan sangat sebab tetap akan bunyi bising juga. Lainlah korang tu pakai kereta jenis Rolls Royce. Okey, yang ketiga adalah floor mat dan boot tray. Function floor mat ni adalah untuk dia contain kotoran ataupun dia maintain kotoran yang korang bawa daripada luar masuk ke dalam kereta dekat dalam satu pot, iaitu pot floor mat tu sendirilah. Kalau untuk boot tray, kadang korang apabila beli barang-barang yang basah, air tu tak melimpah kepada kapet lah, sebab kalau dia melimpah kepada kapet bonnet dan menyerap bau yang tak berapa enak. Ada banyak jenis car mat ataupun floor mat ataupun pelapik kereta yang ada dekat kedai-kedai aksesori. Korang boleh pilih mana yang korang suka yang sesuai dengan kegunaan korang lah. Tapi better korang pasanglah car mat ni dan simpan korang punya kapet yang original tu, sebab kalau kapet original tu rosak, untuk korang jual balik kereta korang, benda-benda macam ni akan kurangkan sedikit nilai resale value kereta yang korang nak jual tu. Kalau korang rosakkan floor mat yang jenis aksesori ni, owner baru dia boleh tukar yang lain, so tak ada masalah sebab bajet dekat situ adalah lebih murah. Yang keempat adalah window tinting. Okay? Function window tinting ni adalah untuk mengurangkan haba matahari daripada masuk ke dalam kereta korang, faktor keselamatan dan juga privacy. Kalau korang tak pasang window tinting dekat kereta korang akan nampak macam aquarium lah. Jelas nampak apa yang berlaku dekat dalam tu semua. Kalau yang jenis tak jaga kereta, berselerak, bolehlah nampak kekotoran bahagian dalam kereta tu. Dia macam lebih kurang menampakkan aib di dalam. Jadi bila korang nak pasang window tinting tu, pastikan korang pasang mengikut peraturan yang sudah ditetapkan oleh JPJ, yang mana VLT ataupun panggil Visible Light Transmission untuk cermin hadapan adalah 70%, dua cermin sisi hadapan adalah 50%, dan tak ada limit untuk dua cermin sisi belakang dan cermin belakang. Korang boleh gelapkan sampai tak nampak langsung luar pun boleh, tak ada masalah. Tapi kat sini saya syorkan untuk cermin belakang tu korang janganlah letak 0% ataupun tak ada persen langsung, maksudnya tak boleh nak tengok luar langsung.
sebab benda ni pun akan ganggu korang punya view untuk melihat keadaan di belakang kereta korang. Lebih baik korang letakkan window tinting untuk cermin belakang ikut spek yang sama macam cermin depan, iaitu 70% VF. Okey, yang terakhir adalah dashcam. Apa function dashcam ni? Dashcam ni adalah function dia untuk merekod video pemanduan korang semasa korang memandu kereta lah. Apa kelebihan dashcam ni? Kelebihan dashcam ni adalah supaya dia menjadi bukti kalau korang terlibat dengan kemalangan. Sebab sekarang ni black and white penting untuk buktikan sama ada korang bersalah ataupun tidak. Ada banyak jenis dashcam yang ada dekat Shopee, dekat Lazada, dekat kedai aksesori dengan harga-harga yang berlainan, yang ada yang low spec, mid spec, high spec. Jadi korang boleh beli ikut keperluan korang dan bajet korang. Tak perlu nak spend lebih-lebih untuk dashcam ni, sebab korang beli satu je untuk satu kereta yang korang ada kan. Kalau korang ada dua kereta, korang akan beli dua dashcam. Tapi apapun, dashcam ni kita hanya akan beli sekali saja untuk satu kereta. Kita tak ada tukar-tukar macam beli baju ke ataupun beli telefon ke ataupun sebagainya. Jadi itu saja perkongsian saya berkenaan 5 aksesori yang korang patut ada dekat kereta korang. Dan kalau korang rasa ada lagi aksesori yang patut ada dekat kereta korang, letakkan komen korang di ruangan komen di bawah. Sama-sama kita tukar pendapat dan pandangan. Okey, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe jika bermanfaat. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Until we meet again. Adios dan Assalamualaikum.